Halo guys, jumpa lagi guys. Apa kabar nih teman-teman semua? Pastinya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan keluarga juga di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat beraktivitas ya buat teman-teman semuanya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan sampai nanti tuntas semua pekerjaan ya, segala aktivitasnya ya. Sekarang guys ya, kita akan melihat satu video ya, kita akan mereaksi satu video kembali miliknya The Wanderer ya. Kita akan sama-sama tahu guys ya, sekarang ini kan pemerintah kita sedang mengebut ya pembangunan ibu kota Nusantara ya, dan bahkan tahun ini direncanakan untuk upacara hari kemerdekaan itu akan diadakan di ibu kota negara ini ya. Dan kita sama-sama tahu juga guys ya, ada banyak orang Malaysia itu memprotes penamaan ibu kota Nusantara. Kita nggak tahu alasannya apa ya, entah mereka takut entah apa ya, kita nggak ngerti. Karena memang kebesaran Nusantara itu kan, kalau kita mengulang sejarah kita masa lalu, Nusantara ini memang mencakupi beberapa wilayah di luar Indonesia kan. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Thailand, ya kan. Apa mereka ketakutan gitu, seolah nanti kita akan menguasai mereka? Ya nggak gitu juga, Ferguson. Lepas dari banyaknya orang Malaysia yang protes atas penamaan ibu kota Nusantara ya, di balik itu juga banyak media-media Malaysia itu memberitakan ya tentang ibu kota Nusantara ya. Jadi seperti apa sih berita-berita yang disampaikan oleh media-media Malaysia atas ibu kota Nusantara ini ya? Langsung saja guys kita tonton videonya. Namun nanti jangan lupa guys ya, dikunjungi channelnya The Wanderer. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, seperti apa nih beritanya? Langsung saja kita tonton videonya. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan bersampingan. Ini termasuk menambah baik kompleks custom, immigration dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Hasrat Malaysia dalam mencari jalan terbaik untuk memastikan pembangunan ibu negara baharu Indonesia di Kalimantan dapat memberi manfaat kepada Sabah dan Sarawak disokong pakar ekonomi dan politik. Menurut Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Dr. Kartini Abu Talib, hubungan istimewa kedua-dua negara akan semakin erat terutama dari segi diplomatik serta pembangunan. Pembangunan Nusantara terutama sekali di Kalimantan dilihat akan memberi manfaat besar kepada wilayah Sabah dan Sarawak, terutamanya dalam beberapa perkara. Yang pertama ialah melihat kepada guna tenaga buruh di dua negara, saya kira akan lebih mudah dan lancar dalam sektor perladangan terutamanya, iaitu kelapa sawit. Yang kedua, pembangunan di Nusantara, di Kalimantan juga akan meminimalkan aktiviti jenayah rentas sempadan dalam maksud kedua-dua negara, iaitu Malaysia Indonesia, akan lebih anjal dari segi kerjasama keselamatan sempadan sesuai dengan pembangunan inklusif Nusantara. Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains Universiti Putra Malaysia, Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan berkata, usaha itu secara tidak langsung dapat membentuk sebuah jaringan kerjasama dalam membangunkan kawasan Nusantara. Malaysia, khususnya Sarawak, Sabah, tidak ada pilihan. Negeri, kedua-dua negeri wilayah itu, dia mesti menyediakan diri, dia mesti mengambil bahagian dalam pembangunan ini. Kalau tidak, kedua-dua wilayah itu akan tertinggal.
bukan saja itu, negeri-negeri lain, negara-negara lain akan cuba juga mendapat bahagian dalam kebangkitan pembangunan di Nusantara tadi, Swedi. Yang nyatanya adalah keperluan untuk menambahkan pusat-pusat pengawalan dan pengesanan. Satu, disebabkan pertambahan itu, maka kita perlu menambahkan kita punya regimen sempadan kita di kawasan-kawasan di Sabah Sarawak ni. So keperluan untuk menambah itu kan dah ada dalam perancangan, dan ini akan dilakukan secara berperingkat. Beliau berkata demikian dalam wawancara khas sempena sambutan Hari ATM ke-89 pada 16 September ini di Wisma Perwira ATM. Katanya pertambahan penduduk berkemungkinan mewujudkan peningkatan kes jenayah rentas sempadan seperti penyelundupan. Jelas beliau, ATM akan bekerjasama dengan Tentera Nasional Indonesia berhubung pengawalan sempadan, dan penambahan bilangan pos kawalan keselamatan di sempadan dibuat selari dengan pihak TNI. Tan Sri Afendi berkata penugasan pengawasan juga akan dimantapkan menerusi kaedah manual, iaitu penggunaan tenaga manusia, dan kaedah bersistem yang melibatkan penggunaan sensor atau praktis konvensional semasa, iaitu penggunaan drone dan pusat kawalan yang boleh memantau dari jarak jauh. Bersua kembali, pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak memerlukan dua negeri itu mempersiapkan diri dari aspek pembangunan sempadan dan meneroka jalinan business to business B2B antara kedua-dua negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata antara aspek pembangunan sempadan yang akan diberi tumpuan ialah penambahbaikan kompleks custom immigration dan kuarantin CIQ di sepanjang sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Sempadan perbatasan di perbatasan itu untuk dipercepatkan. PM10 dalam mesyuarat MA63 yang dilaksanakan di Kuching tu hari sudah pun mengumumkan dan akan memberi tumpuan untuk pastikan kita akan dapat membangunkan kawasan-kawasan sempadan, terutamanya untuk menambah baik CIQ, kemudian jalan-jalan yang menuju ke CIQ di sempadan-sempadan utama di negara di antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Terdiri daripada 1,881 km memisahkan Sarawak dan Sabah di Malaysia dan wilayah Kalimantan di Indonesia. Kerajaan Malaysia melalui kedutaannya di Jakarta akan membantu pelabur Malaysia, terutama dari Sabah dan Sarawak, untuk turut serta dalam pelaburan di ibu kota Nusantara, Indonesia. Selain itu, perbincangan akan dilakukan di antara Kerajaan Malaysia dan Wakil Syarikat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadin Indonesia, Cawangan Kalimantan. Laporannya bersama Kevin Budiarto dari tapak lokasi Ibu Kota Baru, Nusantara. Langkah awal yang perlu dilakukan segera adalah meningkatkan perdagangan sempadan kedua negara dan potensi pembangunan sempadan bersama. Perhubungan di antara kita punya border ekonomi, tapi situlah permulaannya. Akhirnya akan touch Sabah ekonomi, Sarawak ekonomi dengan border ekonomi yang sudah pun berfungsi begitu tahun juga, hanya perlu diperkasakan. Tambahnya, Indonesia telah mendedahkan rangka induk dan rangka masa pengembangan kota berkenaan yang menyifatkan pelbagai peluang untuk dimasuki pelabur Malaysia. Semalam, Datuk Seri Maximus mengadakan lawatan ke titik sifar di tapak ibu kota Nusantara bersama Timbalan Menteri Sabah, Datuk Hakim Gun Salam, dan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Awang Tengah Ali Hasan. Tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun dan saya berusia 50 tahun, atas izin Yang Maha Kuasa boleh menyaksikan apa yang sedang diupayakan pada hari ini, yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara dengan semangat
pemindahan dan pemenataan ekonomi juga pembangunan infrastruktur yang saat ini terpusat di Pulau Jawa saja. Menurut saya juga ya, dengan penamaan Nusantara ini kok menurut saya ya, nggak tahu nanti teman-teman pemikiran dari teman-teman mungkin beda dengan saya. Dengan penamaan istilah Ibu Kota Nusantara ini cara cerdiknya Bapak Jokowi ya untuk membungkam istilah-istilah yang mereka gaungkan selama ini. Alam Melayunya itu, mahawangsanya itu, entah mahawangsa seperti apa. Dan sampai di sini dulu guys videonya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih ya guys sudah menonton sampai akhir. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.